meminta bagaimanakah Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan kualiti IPTS yang ditubuh ni di negara ini. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa memantau pengoperasian IPTS, khususnya kualiti perkhidmatan dan pengajian-pengajian ditawarkan oleh pihak IPTS. Pengambilan yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ke atas IPTS juga membolehkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan kelestarian pengurusan IPTS, khususnya dari aspek daya saing IPTS dari segi kewangan, dari segi faktor kelestarian kewangan, sangat berkait rapat dengan kualiti perkhidmatan dan kualiti pengajian yang ditawarkan oleh IPTS. Pihak KPM juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain dalam memastikan IPTS yang menjalankan program pengajian yang berkualiti, dan yang terpenting memastikan pelajar-pelajar antarabangsa yang diterima dan didaftarkan oleh pihak IPTS adalah pelajar genuine yang masuk ke Malaysia dengan pas pelajar bagi mengikut program pengajian yang ditawarkan oleh pihak IPTS dan memasuki Malaysia untuk tujuan, bukan untuk tujuan kerja atau tujuan-tujuan yang lain. Yang Berhormat Pengarang juga minta kawalan kualiti pensyarah luar negara yang mengajar di IPTS. Untuk maklumat Yang Berhormat, pensyarah IPTS perlu memiliki permit mengajar sebelum dibenarkan mengajar, dan pas pengajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri hanya akan dikeluarkan kepada pensyarah luar negara setelah melalui proses saringan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berhormat Pengarang juga mencadangkan agar memberi keutamaan anak-anak tempatan untuk dilantik menjadi pensyarah di IPTS. Proses pengambilan tenaga pengajar dari luar negara memerlukan IPTS mengiklankan kekosongan jawatan di akhbar tempatan bagi memastikan peluang diberikan kepada warga negara Malaysia terlebih dahulu. Yang Berhormat Pengarang, kos yuran pengajian di IPTS. Untuk maklumat Berhormat, garis panduan untuk menentukan yuran pengajian akan diperkemaskan dan diperkasakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan yuran pengajian yang ditetapkan oleh pihak IPTS adalah berpatutan dan sepadan dengan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak IPTS. Kepelbagaian program pengajian, kehadiran IPTS yang pelbagai dengan yuran pengajian yang pelbagai akan memberi peluang dan ruang yang cukup luas kepada pelajar untuk memilih IPTS yang bersesuaian mengikut kecenderungan bidang pengajian dan kemampuan kewangan pelajar. Kawalan ajaran lain yang dibawa oleh pensyarah-pensyarah luar negara, contohnya ajaran Syiah yang mana juga dibangkitkan Yang Berhormat Pengarang. Pemantauan sentiasa dijalankan ke atas IPTS termasuk pensyarah dilaksanakan berdasarkan peruntukan Akta 555. Sekiranya Kementerian Pendidikan Malaysia mendapat maklumat bahawa terdapat unsur-unsur negatif yang dibawa oleh pensyarah luar negara, permit mengajar pensyarah berkenaan boleh dibatalkan dengan serta-merta. Pengarang juga minta pengeluaran visa pelajar, terutama pelajar itu dikawal. Hanya pelajar yang tulen sahaja diberikan visa pelajar. Saya telah memberi jawapan ini sebelum ini. Yang Berhormat Pengarang cadangkan agar perlu kawal lantikan pensyarah di IPTS. Saya sudah jawab. Utamakan anak tempatan juga jawab dah. Perlu ada kawalan, telah saya jawab juga. Seterusnya, Yang Berhormat Petaling Jaya Utara. Kursus-kursus penting yang dikendalikan seperti perubatan mutu diragui minimum qualification. Yang Berhormat, IPTS juga tertakluk kepada syarikat kelayakan yang sama kerana pihak MMC, Malaysian Medical Council, turut terlibat sebagai panel penilaian kursus pengajian sebelum diluluskan. Kita bekerja rapat dengan MMC untuk mengambil segala arahan daripada mereka sebelum kita meluluskan apa-apa jurusan dan juga kelayakan minima yang diperlukan oleh MMC. Kawalan kuantiti. Boleh saya selesaikan jawapan? Yang Berhormat, terima kasih. Kawalan kuantiti IPTS. Kementerian Pendidikan Malaysia sedar bahawa kuantiti IPTS memang merupakan satu masalah yang menjejaskan kualiti IPTS kerana menghadkan kemasukan pelajar ke IPTS secara ramai. Bagi mengatasi masalah ini, moratorium telah dikenakan bagi menghadkan penubuhan lebih banyak IPTS. Moratorium ini telah bermula 2013
dan akan tamat Februari 2015 untuk maklumat. Pak Gopeng. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tan Sri. Yang betul berkenaan dengan moratorium itu, setahu saya apabila moratorium itu disebutkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, masa itu tidak ada Quest International University Perak, masa itu yang tahu saya pun tidak ada Perdana Medical College. Jadi apakah kedudukan kedua-dua medical college ini? Adakah mereka diberikan kelulusan untuk teruskan kursus perubatan? Maklumat itu saya tak ada pada masa ini. Saya akan memberi maklumat ini kemudian kepada Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri, terima kasih Tan Sri. Saya ada satu soalan spesifik, tapi kalau tak ada jawapan mungkin boleh berikan selepas ni, iaitu apakah kelayakan minima yang diperlukan untuk mengaji kursus perubatan dalam IPTA ataupun IPTS di Malaysia. Saya tak tahu sama ada jawapan tak dalam perkara ini. Secara general, dengan izin saya boleh maklum kepada Yang Berhormat, contoh seorang pelajar keluaran STPM nak masuk ke bidang perubatan, contoh tahun lalu pengambilan tempat yang ada 700 fakulti perubatan IPTA, yang mohon lebih kurang 3,000 pelajar yang mempunyai kelayakan. Contoh yang pertama, kita lihat atas keputusan CGPA, contoh 4.0 terbaik. Yang kedua, kita lihat markah co-curriculum 10%. Yang ketiga, kita akan lihat kepada MUET, Malaysian University English Test. Kita menambah lagi keperluan sampai ada universiti meminta MUET band 4, ada yang minta band 5 supaya bahasa Inggeris, kerana buku-buku rujukan kebanyakan dalam bahasa Inggeris. Dan sekiranya masih ada lagi ramai pelajar-pelajar, daripada 3,000 kita dapat training, dan masih ada ramai, kita akan pergi kepada keputusan SPM mereka dalam bidang mata pelajaran sains, bagaimanakah pencapaian mereka pada masa itu. Dan setelah kita buat tapisan semua ini, kita akan dapat seorang pelajar yang layak, dan beliau akan hadir temuduga, dan beliau juga harus lulus dalam temuduga. Seperti mana Yang Berhormat sebentar tadi katakan, ada pelajar yang cemerlang dalam semua aspek, tetapi apabila terlihat darah, dia pingsan. Dan perkara ini kadang-kadang tidak dimaklumkan kepada ibu bapa. Ini perkara yang benar berlaku. So kita memberi ruang dan peluang kepada semua pelajar-pelajar, dan kita akan teruskan ni. Kalau ada perubahan dalam syarat ini, akan saya maklum kepada Yang Berhormat. Nak penjelasan sikit. Nombor satu, adakah ianya untuk IPTA seperti apa yang disebut tadi, ataupun untuk IPTS juga? Itu nombor satu. Nombor dua, adakah kelayakan untuk mendapat kursus perubatan ni minima dia CGPA 4? Dan adakah subjek tertentu yang diperlukan? Macam saya boleh dapat 4A, tapi saya punya subjek mungkin sejarah, geografi, literature dan lain-lain. Tak boleh lah, baby. Sejarah, literature semua tak boleh lah. Maksud saya, I thought you were in the same track, dengan izin. Mata pelajaran sains lah. Okay, takkan kita buat mata pelajaran sastra nak menjadi doktor kan? No lah, it's not like that. You're always stretching it a bit. Sorry, dengan izin. Kita ada minima. 4 is the best lah. Okay, 4 CGPA 4.0 terbaik. Dia minimanya ada. Tetapi kerana ramai yang mendapat 4.0, ada juga pelajar yang dapat 3.75 juga akan dipanggil temuduga kerana beliau memenuhi syarat-syarat yang lain. Kurikulumnya baik, band MUET dia terbaik, dalam temuduga dia berjaya. Okey. So kita akan beri peluang kepada ramai, dan universiti sekarang memberi peluang yang terbaik kerana diberi peluang pelajar-pelajar pergi ke universiti untuk menghadiri temuduga. Untuk swasta IPTS pula, mereka mengekalkan kebanyakan daripada syarat-syarat ini. MUET tidak seharusnya mereka follow 100%, tetapi MMC control. Contoh, kalau nak belajar di luar daripada negara, NOC, Non-Objection Certificate, kita tak boleh bagi sekiranya pelajar tidak sekurang-kurangnya kena ada B dalam mata pelajaran sains. Kalau ada seorang pelajar mata pelajaran sains dapat C, kita takkan bagi dia NOC.
Dan sekarang kita berbincang untuk mengetatkan lagi kriteria-kriteria ini. Rahmat. Sorry, last question on this. Saya rasa itu soalan yang pokok yang saya tanya sebenarnya tadi, iaitu untuk IPTS. Saya tahu memang untuk IPTA buat masa ini khusus perubatan dia punya kriteria ketat. Sama ada fair tak fair itu lain isu, tapi untuk IPTS, banyak IPTS yang dituduh bahawa mereka they relax the requirements untuk menarik pelajar sebab ni merupakan yuran bagi dia orang. Dan banyak laporan antara doktor-doktor yang ada diterbitkan dalam surat khabar yang katakan mereka menggunakan cara lain untuk membawa masuk penuntut-penuntut yang sebenarnya tidak patut layak ke dalam universiti tersebut. Yang berhormat, seharusnya tidak ada begitulah. Dia ada syarat minima dia. Dan pelajar-pelajar yang pergi ke IPTS untuk dalam bidang perubatan akan memenuhi syarat minima. Kalau ada pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat minima, saya rasa beliau tidak akan berjaya untuk memenuhi proses pembelajaran dalam tingkat masa itu. Sekiranya ada YB maklum pada saya kita akan semak IPTS berkenaan sekiranya mereka mengambil pelajar-pelajar tersebut. Senyuman yang berhormat memberi makna yang lain, tapi saya sedar, saya faham senyuman tersebut, tapi kerjasama dengan kita. Kalau ada IPTS mengambil pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat, maklum kepada kita, kerana ramai pelajar-pelajar di luar sana memenuhi syarat tapi tiada peluang untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih, Yang Berhormat. Mohd Gopeng, isu yang dibekalkan tanya tadi tentang kedudukan medical quest dan Perdana Universiti, ada maklumat sedikit. Permohonan mereka dikemukakan oleh Quest dan Perdana ini sebelum moratorium ini dikuatkuasakan. So, oleh kerana itu mereka dapat melaksanakan program ini. Yang Berhormat, PJ Utara, banyak perkara yang telah dibangkitkan, saya akan cuba jawab satu demi satu. Dan mohon kementerian mengenakan bond kepada IPTS yang mohon untuk tubuhkan sebagai cagaran kepada kerajaan. Terima kasih atas cadangan. Kami mengalu-alukan cadangan ini dan sebenarnya strategi pelaksanaannya sedang dibincang oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melancarkan pelaksanaan. Dan cadangan kerajaan bailout IPTS yang tidak mampu terus beroperasi berdasarkan peruntukan sedia ada, Yang Berhormat, ya. Kementerian Pendidikan Malaysia membantu IPTS berhubung penerusan pengajian pelajar sekiranya IPTS tidak mampu terus beroperasi. Cadangan mengenakan jaminan fee amat disambut baik oleh kita dan akan dipertimbangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemampuan kekurangan IPTS yang mahu ditubuhkan perlu diteliti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan audit kelestarian dan di mana prestasi kewangan IPTS terpilih dianalisa. Langkah ini sedikit sebanyak membantu IPTS mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan cadangan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Perlu ada ranking universiti sebagai rujukan. Cadangan baik. Yang Berhormat, sebagai rujukan tentang prestasi universiti, college universiti ataupun college, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan senarai penarafan kualiti IPT. Bagi peringkat universiti, senarai tersebut boleh dirujuk di penilaian setara. Dan bagi college, di penilaian MyQuest. Keputusan berkaitan dengan setara boleh dirujuk di laman website MQA. Saya tak, one more paragraph. Justru penilaian ini juga dan ditambah baik mengikut keperluan dari semasa bagi membolehkan IPT membangunkan kapasiti. Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya pun kenal tentang jadual yang telah pun disediakan di bawah setara, discipline based rating system. Dan saya ada jadual tersebut di hadapan saya, di mana mungkin dalam bidang engineering ada lebih kurang 24 universiti yang dinilai. Dan penilaian yang dibuat hanya mengikut tier ataupun tier 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam 24 universiti ini, ada 2 yang tier 3, ada 10 yang tier 4, ada 10 yang tier 5 dan tiada yang tier 6 ataupun 2, 1. It's quite a useless ranking system. Ia tidak memberikan maklumat tentang perguruan, tentang ratio, tentang facilities, tentang the what do you call it, the academic rigor yang di measure mengikut apa tu research yang telah pun dibuat oleh universiti tersebut. Langsung tidak sama dengan cadangan jadual ranking system yang diguna pakai di negara seperti Australia, UK ataupun US. Dan saya rasa sistem ini
perlu ditambah baikkan. Nombor dua, pihak yang membuat penilaian ini adalah daripada universiti-universiti tersebut. So there is a real conflict of interest here. For example, dalam bidang medicine, yang membuat penilaian satu daripada UM, satu daripada Monash, satu daripada UKM, dan semuanya dapat markah yang baik. So saya rasa penilaian perlu dibuat oleh satu pihak bebas. Tak perlu pun daripada pihak kementerian. Asalkan bebas, ada pihak-pihak yang berkemampuan untuk berbuat begitu, dan saya rasa then the ranking system will be credible for the public. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana saya katakan tadi, penilaian ini akan ditambah baik dari masa ke masa. Ini satu sistem yang baru kita memperkenalkan, mendapat satu sambutan yang baik di kalangan IPTS di negara kita, dan kita akan terus menambah baik. Cadangan-cadangan seperti ini bernas, dan kita akan mengambil kira cadangan ini, kerana cadangan ini bagi saya dan bagi kementerian akan menambah baik prestige dan juga pandangan IPTS Malaysia oleh murid-murid dan bakal pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi dan juga pelajar-pelajar negara lain untuk datang dan belajar di sini. Yang Berhormat, usaha memastikan pelajar IPTS dapat peluang penyertaan untuk character development. Yang Berhormat, mulai September 2013 tahun lalu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewajibkan pelajar tempatan IPTS mengambil mata pelajaran umum ataupun MPU yang menekankan perkara-perkara nation building dan character development. September 2013. Kualiti pelajar yang diterima bagi mengikuti program pengajian kritikal, khususnya program kejururawatan dan program perubatan yang ditawarkan oleh pihak IPTS. Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil maklum akan keperluan kriteria pelajar yang diterima masuk bagi mengikuti program pengajian kritikal. Contohnya, program kejururawatan dan program perubatan yang ditawarkan oleh IPTS disemak dan diperhalusi agar ia selaras dengan kriteria kemasukan minima yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga agensi berkaitan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun mengambil langkah dalam perkara ini. Sebagai contoh, kriteria kelayakan minima bagi mengikuti program kejururawatan telah dipertingkatkan baru-baru ini. Maklumat untuk tentang pelajar-pelajar kelulusan minima akademik untuk swasta, STPM minima, this is minimum, is dalam mata pelajaran bio, chemistry, physics. Okay, STPM 3B, that means all 3 subjects B, or ABC ataupun AAC in 3 subject. 5 dalam SPM yang penting ialah biology, physics, chemistry, maths. Dan juga dalam O level 5B iaitu biology, chemistry, physics, maths, another subject which is science subject related. These are all set by dengan izin. Semua ini ditetapkan oleh Malaysian Medical Council. So kita mengambil, that is also being discussed right now, menambahkan lagi kerana seperti mana doktor-doktor yang ada dalam dewan ini tahu, semua kelayakan ini bukan ditetapkan oleh kementerian. Kementerian berbincang dengan MMC sedang mengetatkan lagi kelayakan-kelayakan ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Serdang ada membangkitkan isu EMGS. Beliau tak ada, tak apa, saya akan jawab. Dia mencelah Yang Berhormat tadi. Yuran perkhidmatan sebanyak RM1,000 yang telah dikenakan kepada IPTS bagi urusan kemasukan pelajar antarabangsa Malaysia adalah secara one-off, dan kajian serta perbandingan telah dibuat negara-negara pengeksport pendidikan utama yang lain, dan dapatiannya adalah sangat kompetitif. Yuran tersebut telah diluluskan oleh Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 11 Januari 2012. Yuran yang dikenakan sebenarnya telah memberi implikasi yang sangat baik dan jelas bagi menentukan hanya pelajar antarabangsa yang benar-benar tulen dan berkualiti sahaja dibenarkan mengikut pengajian mereka di sini. Ini juga membuktikan melalui proses saringan EMGS yang ketat telah dapat mencegah daripada berlakunya cubaan daripada permohonan yang tidak tulen. We have reduced a lot of students yang tak seharusnya menjadi pelajar, dan ini sangat ketara. Kekurangan permohonan yang tidak memenuhi syarat kelulusan itu daripada 24 hingga 27% tahun 2011-2012, ianya sekarang 2013 hanya 3% yang digagalkan, tidak layak.
Walau bagaimana jumlah permohonan yang diluluskan di antara tahun 2011 hingga 2013 kekal di antara 30,000 hingga 31,000 dalam masa setahun. Juga untuk maklumat, untuk tahun 2014 yang berhormat, EMGS telah mensasarkan kenaikan sebanyak 20% daripada jumlah purata kemasukan pelajar antarabangsa, iaitu sebanyak 36,000. Setakat 30 Mei 2014 ini, jumlah permohonan yang telah masuk adalah hampir 20,000 ataupun 55% daripada sasaran keseluruhan bagi tahun 2014, dan kami percaya kita akan dapat menepati angka yang telah kita tetapkan, iaitu 36,000. Untuk memastikan setiap permohonan dapat diproses dalam jangka masa yang ditetapkan, IPTS perlu menghantar permohonan yang dilengkap dengan memenuhi syarat-syarat kelulusan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengajian Tinggi dan Jabatan Immigration. Untuk maklumat yang berhormat juga, pihak Jabatan Immigration juga telah menempatkan satu wakil khas di pusat sehenti EMGS untuk menguruskan permohonan pengesahan pasport dan pengeluaran pelekat PAS pelajar, untuk memastikan proses pembaharuan PAS pelajar dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan, dan kita juga akan memperkenalkan Student Identity Card. Kad ini akan diberi kepada semua pelajar-pelajar antarabangsa, tak perlu lagi menggunakan pasport ke mana ke sini dan sana. Hanya dengan kad itu semua maklumat-maklumat akan ada, seperti MyCard yang ada pada kita, yang mana akan mengatakan di mana pelajar ini belajar, apakah isu sekiranya ada masalah kesihatan, apa masalah kesihatan, jurusan yang dia belajar. Pelajar-pelajar tidak boleh menukar kursus sebelum mereka harus memberi maklumat kepada EMGS untuk mendapatkan kelulusan, supaya, dan kita juga akan mengatasi masalah penyalahgunaan PAS. Kerana mereka datang untuk belajar satu bidang, tapi apabila masuk universiti mereka tukar bidang, seharusnya tidak boleh. Mereka harus mendapat kelulusan. So, kita akan mengetatkan lagi proses-proses ini supaya hanya pelajar-pelajar yang benar-benar tulen datang ke Malaysia untuk melanjutkan pelajaran mereka. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri Kota Raja, saya nak tahu pusat EMS ini sudah berfungsi lama mana, dan bagaimana pula dengan penyambungan visa? Adakah benar ianya sebenarnya diuruskan oleh IPTS itu sendiri, atau sekarang mereka perlu berurusan dengan EMS? Yang Berhormat, EMGS merupakan satu pusat yang mana akan memproseskan permohonan. IPTS akan memberi permohonan itu lengkap dengan semua dokumen. EMGS memeriksa keperluan-keperluan. Mereka akan memastikan pelajar-pelajar memenuhi syarat-syarat, dan lepas itu mereka akan ambil permohonan ini dan hantar kepada immigration. Sebelum immigration menempatkan pegawai mereka di EMGS, kita terpaksa pergi ke Jabatan Immigration. Ini mengambil masa. Dan dengan kerjasama Jabatan Immigration Malaysia, kita juga telah memastikan ada wakil duduk di EMGS supaya kita lebih cepat dan segera memberi kelulusan. So EMGS akan terus melaksanakan tanggungjawab ini. Kita akan memantau. Ini pemantauan ini penting kerana kita hanya nak memastikan pelajar-pelajar yang wajib, pelajar-pelajar yang tulen dengan real interest untuk menggunakan Malaysia sebagai hak pendidikan. Itu hasrat kita. Berhormat Yang Berhormat, PJ Utara Kuala Kangsar mencelah Yang Berhormat PJ Utara tadi, dan kursus-kursus yang penting dijalankan di IPTS seperti undang-undang dan medical menyeluruh kerana menggunakan syarat-syarat paling minimum. Pandangan perundangan telah di monitorium sehingga satu tempoh, manakala kursus kejuruteraan telah di monitorium juga mulai 2011 hingga 2016, 5 tahun. Syarat kemasukan kursus kejururawatan adalah 5 kredit bagi memastikan kualiti dan kewibawaan pelajar-pelajar tersebut. Yang Berhormat Kuala Krai. Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Menteri, tentang jurusan undang-undang, saya ingin bertanyakan, saya bersedia terima jawapan bertulis. Berapakah universiti swasta sekarang, universiti private ini yang menawarkan jurusan undang-undang yang telah pun diiktiraf jurusan tersebut? Itu yang pertamanya. Yang keduanya, walaupun dia berkaitan dengan institusi private, tapi saya ingin bertanya juga, kenapakah sebab saya pernah bertanya dan Menteri pernah menjawab, kata akan cek benda tu, kenapakah untuk USIM, Universiti Sains Islam Malaysia ni, kenapa tak saya hingga sekarang jurusan undang-undang tu masih lagi tidak diiktiraf, dan sedangkan dalam masa yang sama kursus terus ditawarkan dan pelajar terus ambil.
dan mereka tidak boleh jadi seorang peguam setelah graduate. Ini IPTA. Itu saya nak tanya, adakah Menteri ada maklumat dan boleh terangkan kenapakah ini berlaku? Dah lama dah benda ni tak diselesaikan. Terima kasih. Berhormat, saya masih tidak ada maklumat. Saya akan beritahu maklumat ini kepada Yang Berhormat kemudian. Okey? Betul lah, sebab saya banyak kali menteri janji tapi saya tak dapat. Dah bagi dah. Mungkin Yang Berhormat lupa. Biasa kita bincang ada maklum. Tak apalah, kalau perlu tulis Tak, saya akan tulis. saya yang pasal USIM ni, menteri kata yang lepas, menteri kata saya akan cek. Ya. Tapi sampai sekarang saya tak dapat jawapan. Hari ini menteri kata saya akan cek lagi. Okay. Saya Sampai mohon bila nak maaf. cek? Saya mohon maaf. Saya akan berikan maklumat ini kemudian kepada Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Ada apa-apa lagi? Saya tak menteri tak boleh tanya belakang ke belakang tu. Tak apa. Saya cakap depan, tak boleh cakap belakang. Saya hanya pandang Sebab speaker menteri, dengan Yang sebab Berhormat. saya je rasa boleh. benda ni benda yang dah diketahui, benda IPTA. In the first place, why IPTA ni dibenarkan menawarkan kursus ini? Yang Berhormat, kita tamatkan bincangan undang-undang dulu Berhormat. Lagi ni besok. Dengan kuasa Tuhan sekiranya saya hadir saya akan berilah. Kalau tak hadir tak pergi kan? Sabar dulu. Tak melalui Saya tak boleh cakap jantung. tangan. Terima kasih. Yang Mbak Menteri boleh mencelah sikit Kuala Kangsar. Boleh kalau Kang Sah. Tentang kaitan tentang fenomena tiada jaminan pekerjaan untuk para graduan. Apakah tindakan ataupun pihak kementerian ataupun universiti menyediakan persediaan mental kepada graduan, maknanya mereka ni tidak semestinya akan mendapat pekerjaan secara automatik setelah berjaya di peringkat universiti. Jadi dia tidak menyalahkan kerajaan, maknanya setelah berjaya dia menyalahkan kerajaan kerana tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi bagaimanakah kita boleh menyediakan satu mental awareness kepada pelajar-pelajar ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Proses persiapan pelajar dalam IPTA ini ialah kita sentiasa, ini bukan satu proses yang dilakukan just for a short while dengan izin. Ini satu proses yang dilakukan sentiasa dalam apa jua jurusan. Malah sekarang kita mula dah maklum kepada guru-guru pun yang di IPTA dan IPTA khasnya, bahawa zaman akan datang, masa akan datang, guru-guru tidak boleh mengharapkan bahawa automatik akan dapat kerja menjadi cikgu, kerana kita akan membuka pasaran. Kita akan memberi peluang kepada ramai lagi guru-guru yang mungkin belajar di IPTS juga memberi peluang menjadi cikgu. Maka pada masa yang bukan sekarang, tapi pada masa yang akan datang, kita kena buat persiapan ini awal supaya pelajar-pelajar ataupun murid-murid akan masuk ke universiti pada masa akan datang akan memahami bahawa kerja-kerja ini tidak automatic, not by right, tetapi harus kita cuba, kerana ramai pelajar yang layak. Ramai pelajar yang layak menjadi guru, tapi buat masa ini mereka tidak dapat memberi perkhidmatan mereka kepada kerajaan ataupun kementerian. Tapi pada masa yang akan datang, mungkin dalam beberapa tahun lagi, kita akan meneliti. Dan kita di universiti, kaunselor-kaunselor di IPTA dan juga di sekolah-sekolah sentiasa memberi maklumat kepada anak murid, memilih kerjaya yang akan ada peluang dalam jangka masa yang paling lama. Bukan hanya doktor. Dalam kalau nak masuk dalam bidang perubatan, bukan hanya doktor, ada pharmacist yang mana ada keperluan, banyak lagi kerjaya-kerjaya yang ada keperluannya, dan ini kita sentiasa memberi maklumat kerjaya-kerjaya yang ada kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di universiti juga sebelum masuk ke universiti juga. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Kuala Kerai dalam pencerahannya berkata graduate employability yang telah menjadi isu di negara-negara maju. Untuk maklumat Ahli Berhormat, kerajaan telah memperkenalkan dalam tahun 2010 dasar pembangunan keusahawan IPT dan juga pelan strategik keusahawanan IPT, dan tujuannya ialah untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan serta melahirkan lebih ramai usahawan graduan, dan dasar ini menggalakkan pelajar IPT menganjak minda mereka daripada job seeker kepada job creator. Yang Berhormat Tasik Glugor dalam isu penilaian kursus-kursus yang ditawarkan oleh IPTS bagi memastikan kursus yang ditawarkan memberikan tempat yang tinggi dan strategik. IPTS menawarkan kursus yang bagi memastikan pelajar yang bergraduate dapat bekerja. That means it is dengan izin employability graduate lebih, dan kita memberi pengkhususan. Malah kita menggalakkan IPTS memberi kerjasama dengan syarikat-syarikat industri-industri untuk memberi pengalaman, dan juga mereka boleh menempatkan mahasiswa-mahasiswi mereka dalam training, internship dan sebagainya.
Yang Berhormat Batu Gajah dan juga Indra Mahkota membangkitkan bimbang dengan pengliberalisasian akan membuka ruang untuk penambahan IPTS yang tidak berkualiti. Terima kasih Yang Berhormat atas keprihatinan ini. Sebenarnya pengliberalisasian yang mengarahkan supaya peraturan, kriteria dan garis panduan di SEMA supaya diketatkan lagi, memastikan hanya yang berkualiti, berreputasi serta menunjukkan ciri-ciri inovatif saja yang diberi pertimbangan. Yang Berhormat Bayan Baru membangkitkan isu kursus di IPTS tidak terkawal. Terlalu ramai pelajar jurusan kejururawatan tetapi tidak mendapat pekerjaan. Bagaimana kerajaan mengatasi masalah ini? Kursus kejururawatan dibekukan moratorium mulai 2011 hingga 2016 bagi memastikan keseimbangan dan juga penawaran ataupun balance supply tadi di dalam pasaran adalah seimbang. That means daripada 2011 hingga 2016 tiada lagi kursus kejururawatan, telah pun diberi sekarang. Yang Berhormat Bagan Serai, staf akademik sektor IPTS pada tahun 2013. Menteri. Ya, Yang Berhormat. Saya juga bangkitkan isu tentang 25 pelajar yang baru hantar memorandum petang tadi. Masalah mereka dihadapkan ke tata tertib universiti. 25 pelajar. Saya rasa Menteri belum dapat memorandum itu. Saya nanti minta bentara hantar kepada Menteri. Kalau boleh 25 pelajar ni tak usahlah. Mereka hanya memperjuangkan nasib petani-petani tentang isu TPPA. Ini isu rakyat. Kalau universiti, pelajar mahasiswa universiti ingin perjuangkan isu rakyat, kita harus rasa gembira kerana mereka care for the country. Mereka adalah memperjuangkan nasib orang yang kurang nasib baik. Ini harus digalakkan, bukan kita kerana mereka adakan demo di depan parlimen, kita bagi mereka surut hadapkan ke mereka ke tata tertib. Minta Menteri kalau boleh tegurkan NC kita TNC HEP di universiti masing-masing. Saya akan hantar memorandum kepada Yang Berhormat, tak apa, saya akan tunggu memorandum nanti. Tapi kita, can we stick to the undang-undang tak? Tolong banyak lagi, ramai lagi ahli parlimen membangkitkan isu. Pelajar-pelajar itu akan memberi email kepada saya. Mereka telah menghantar email dan dokumen itu ada pada kita. Tak perlu, tapi kalau ada tambahan dokumen saya beri. Terima kasih Yang Berhormat dan kita akan meneliti permohonan mereka. Sebalik kepada Yang Berhormat Bagan Serai, untuk maklumat Yang Berhormat, di sektor IPTS, jumlah pemegang PhD yang memberi perkhidmatan ialah 3,249, Masters 10,106, Diploma lepasan ijazah tiada, Sarjana muda 8,551, Diploma 1,269 dan lain-lain kelulusan 1,301. Jumlah mereka staf akademik IPTS dalam tahun 2013 24,476. Apakah usaha KPM untuk menjadikan IPTS sebagai Research University atau RU? Blueprint yang dirancangkan bagi sektor pengajian tinggi telah menetapkan sekurang-kurangnya satu research unity di kalangan IPTS kerana potensi IPTS yang mempunyai jaringan dengan industri mengadakan penyelidikan yang berbeza tetapi berimpak tinggi. Yang Berhormat Bagan Serai juga membangkitkan isu penyalahgunaan visa pelajar antarabangsa. Syarat tempoh maksima pelajar ini berada di sini tenaga pengajar berkelulusan PhD nisbah 21:1. Adakah tenaga pengajar yang layak dan berkualiti kepada pelajar? Untuk maklumat ahli berhormat, PAS pelajar yang dikeluarkan kepada pelajar antarabangsa tertakluk kepada tempoh masa pengajian yang diikuti oleh pelajar di mana tempoh minima ialah 1 tahun perlu diperbaharui. Setiap IPTS mempunyai kriteria untuk mempunyai pensyarah kelulusan. Contoh, universiti kena ada PhD 20% dan juga sarjana masters 80%. College universiti pula PhD-nya sekurang-kurangnya 15% dan master holder lebih kurang 60%. Yang Berhormat Kota Raja, berapa peratuskah yang disasarkan oleh kerajaan untuk kerajaan rakyat Malaysia yang akan memasuki IPTS? Okey. Yang Berhormat, buat masa ini bilangan pelajar di IPTS dan IPTA adalah lebih kurang sama. Tetapi dengan dasar kerajaan bagi menghadkan penubuhan IPTA, maka peratus pelajar yang akan memasuki IPTS disasar lebih kurang 60% pada masa yang akan datang.
Menteri, saya tak faham tadi. 60% daripada apa tu? Adakah 60% daripada kohort dia ataupun makna dia dalam jangka masa panjang, 60% daripada kependudukan kita jangka masa panjang. dalam jangka masa panjang. Berhormat, sikit. Ya, Saya ada tanya tentang saya ada bagi pendapat tentang kolaborasi antara IPTA dan IPTS. Bermakna IPTA dan IPTS contohnya bergabung untuk research universiti, buat research dan sebagainya. Apa pendapat itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kita memang menggalakkan kerjasama-kerjasama seumpama ini, dan kerjasama-kerjasama seumpama ini sedang diadakan sekarang, masih sedang berlangsung, dan kita masih menggalakkan kerjasama-kerjasama di IPTS dan IPTA bukan saja dari segi research dan pelbagai bidang, daripada sektor di mana pengajar, lecturer, profesor, mereka juga sering bekerjasama. Kita bertukar-tukar fikiran, pendapat, kita mendapat nasihat daripada semua bidang pengajian tinggi IPTA dan IPTS ini, dan kita akan teruskan kerjasama ini. Yang Berhormat Kota Raja juga telah membangkitkan isu tentang EMJS. Sedikit maklumat Yang Berhormat, EMJS telah bermula pada 4 hari bulan Februari 2013. Permohonan dibuat oleh IPTS, bagi pihak pelajar akan dihantar seperti mana yang saya telah beri penjelasan tadi. EMJS proses dan menyokong permohonan yang layak ke Jabatan Immigration untuk proses kelulusan visa, dan Jabatan Immigration akan menyaring dari segi keselamatan. Tapi sebelum ini kita ada masalah kerana pegawai immigration di tempat lain, EMJS tempat lain, tapi sekarang kita untuk memudahkan proses, mempercepatkan lagi. Ya. Ini sebelum 2013, pengambilan penuntut daripada luar negara, penuntut antarabangsa tidak melalui kementerian, terus melalui IPTS. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat juga minta bagaimana KPM mengawal kursus yang ditawarkan di IPTA tidak bertindih dan menyebabkan lambakan graduan dalam kursus yang sama. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan jawatan kuasa dasar jaminan kualiti di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membincang kursus-kursus khususnya yang kritikal supaya lambakan dapat dielakkan. So kita ada satu jawatan kuasa dasar yang bincang tentang perkara ini supaya bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah, juga mengambil kira kursus-kursus yang ditawarkan. Kita sentiasa mengada perbincangan untuk memastikan tidak ada lambakan graduan dalam pasaran nanti. Yang Berhormat KAPA meminta apakah mekanisme yang digunakan untuk mengawal kadar yuran IPTS. Yang Berhormat, setiap yuran yang dipohon oleh IPTS adalah tertakluk kepada kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan kepada kajian pasaran, lokasi, prasarana dan kemudahan yang disediakan oleh IPTS. Setelah mengambil kira semua ini, begitulah lepas itu kita akan menentukan sama ada kadar yang ditetapkan oleh kursus tersebut, oleh IPTS tersebut, sama ada munasabah atau tidak. Semua ini akan diambil kira sebelum kita dapat menetapkan kos sebenar. Berhormat Kopeng, adakah program perubatan Quest University diiktirafkan? Berhormat, berdasarkan pengkawalan data MQA, terdapat 2 program perubatan yang telah mendapat akreditasi sementara dan diiktiraf, iaitu Bachelor of Medicine dan Bachelor of Surgery di Quest University. Yang Berhormat Kota Raja terus juga membangkitkan mekanisme pemantauan pelajar yang terlibat dalam aktiviti jenayah. Terima kasih Yang Berhormat. 2 area. Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan ops bersepadu bersama agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, PDRM. Kesalahan jenayah tertakluk di bawah bidang kuasa PDRM. Manakala kesalahan seperti tinggal lebih masa pula tertakluk di bawah bidang kuasa Jabatan Immigration Malaysia. EMJS pula akan melaksanakan penyaringan akademik untuk memastikan pelajar-pelajar antarabangsa yang memenuhi kelayakan masuk ke program yang diluluskan dan diakreditasi oleh Jabatan Pengajian Tinggi dan MQA. EMJS akan menyimpan rekod untuk setiap pelajar antarabangsa dan memantau bahawa hanya pelajar-pelajar yang mencapai prestasi akademik minima 2.0 CGPA dan kehadiran kursus 80% sahaja yang dibenar untuk memperbaharui PAS pelajar setiap tahun, dan sistem STAR EMJS
berintegrasi dengan sistem IMMS Jabatan Immigration dan dapat menghalang pelajar antarabangsa yang mempunyai rekod di Jabatan Immigration Malaysia daripada memohon pas pelajar atau memperbaharui pas pelajar mereka. Rekod EMGS dikongsi bersama PDRM, Jabatan Immigration Malaysia atau mana-mana agensi penguatkuasaan yang memerlukan. Maka sekarang kita dapat mengawal kerana kita telah mengetatkan tanggungjawab diberi kepada EMGS dan kerjasama EMGS dengan Jabatan Immigration Malaysia, Kementerian Dalam Negeri dan PDRM membantu kita to weed out dengan izin pelajar-pelajar yang tak genuine. Yang berhormat Kota Raja juga meminta bagaimana KPM akan mengawal kemasukan pelajar-pelajar dari benua Afrika di IPTS kerana kebanyakan terlibat dalam gejala sosial. Baru-baru ini kita dapat mengurangkan sejumlah besar seperti mana saya maklum tadi. Just want to share some nota dengan yang berhormat. Kita telah berjaya mengurangkan pelajar-pelajar serious students. I've got the numbers, maybe I share dengan berhormat kemudian. Penurunan pelajar-pelajar daripada benua Afrika ini setelah kita mengenakan syarat-syarat ni, ramai tidak memilih Malaysia. Ada perkurangan, tetapi kita ada peningkatan di negara-negara yang lebih genuine. Kita ada kekurangan pelajar-pelajar daripada benua Afrika yang datang ke negara ini dengan memberi sebab nak melanjutkan pelajaran dah kurang. Kerana kita memantau, kita semak hanya mereka yang genuine application dengan courses kita bagi peluang. Ada kekurangan, tetapi kekurangan ini dapat ditambahkan daripada pelajar-pelajar negara lain. Selain daripada proses saringan dibuat oleh EMGS, Kementerian Pendidikan Malaysia menggunakan syarat tambahan berupakan NOC, Non-Objection Certificate kepada pelajar-pelajar negara Sub-Sahara. Selain itu, pelajar Nigeria perlu mengemukakan letter of good conduct sebelum pas pelajar dikeluarkan. That means pelajar-pelajar di spesifik contoh Nigeria, they need to bring a letter of student of good conduct dengan izin sebelum kita dapat memberi isu visa pelajar. Untuk maklumat yang berhormat Kota Raja, sebelum 2013 IPTS perlu berurusan dengan 3 agensi. Sebelum ada EMGS ni, Jabatan Pengajian Tinggi dan juga Jabatan Immigration Malaysia, permohonan baru, permohonan kali pertama. Lepas tu untuk renewal mereka balik kepada Jabatan Immigration Malaysia. Kali ini mereka semua one stop center. EMGS akan laksanakan semua ini. Sejauh manakah daripada kursus-kursus yang ditawarkan kepada penuntut-penuntut ini dapat ada kerjasama di antara pihak industri dan juga IPTS seperti mana yang telah maklum kepada Kuala Kangsar tadi, KPM menggalakkan IPTS menawarkan kursus-kursus kolaborasi dengan industri bagi memastikan kebolehpasaran pelajar setelah bergraduat. Pelajar akan menjalani latihan industri di sektor yang berkaitan. Pembangunan standard program dalam bidang-bidang tertentu dibangunkan secara kerjasama dengan pihak industri, pakar-pakar bidang, ahli akademik yang mana kerjasama ini dapat menentukan sesuatu kursus tersebut adalah selari dengan kehendak industri. Yang berhormat Pasir Gudang, perlu ada garis panduan pelaksanaan pengoperasian IPTS seiring dengan pindahan akta ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan piawaian GPP yang bertujuan untuk menjadi rujukan kepada pengoperasian sesebuah IPTS. Garis panduan piawaian ini dibangunkan selaras dengan Akta 555. Yang berhormat Lumut mencadangkan supaya bahasa kebangsaan dimartabatkan di IPTS. Terima kasih Yang berhormat. Peruntukan Akta 555 khususnya Seksyen 41 menyatakan bahawa semua IPTS harus menjalankan program pengajian dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Namun begitu, pihak IPTS dibenarkan membuat permohonan kepada kementerian bagi menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa lain selain daripada bahasa kebangsaan. Namun dalam keadaan begitu, subjek mata pelajaran umum MPU yang merupakan subjek wajib yang perlu dipelajari oleh pelajar IPTS, bahasa kebangsaan diwajibkan. Dalam beberapa subjek teras seperti penekanan akan semangat cintakan negara juga disemai di kalangan pelajar-pelajar IPTS yang mana semua ini menggunakan bahasa kebangsaan. Yang berhormat, Lumut juga minta bagaimana KPM mengawal pengeluaran permit mengajar kepada pensyarat IPTS kedua, apakah kriteria yang perlu dipenuhi. Untuk makluman ahli yang berhormat,
Kriterianya pematuhan undang-undang Akta 555, warga negara asing perlu ada permit kerja yang ada tempoh sah laku sebelum mohon permit masuk. Kursus pengajian, permohonan hanya dibenarkan mengajar subjek yang diluluskan. Tempoh sah laku dalam masa 5 tahun dan renewal setiap 5 tahun. Kelayakan akademik, contoh PhD, master, inilah syarat-syaratnya. Bidang yang bakal diajar. Kalau nak ajar master, kena ada sekurang-kurangnya PhD kena ada. Kalau nak ajar pelajar-pelajar dalam bachelor's degree, kena ada master's degree. Kalau nak pelajar-pelajar mengajar diploma, kena ada kelulusan bachelor's degree. Inilah bidang-bidang yang telah ditentukan. Yang berhormat Sek, peranan MQA dalam mengawal kualiti pendidikan yang ditawarkan di IPTS. MQA menjalankan penilaian akreditasi tertutup kursus-kursus yang ditawarkan oleh IPTS. Panel penilaian akreditasi ini dipohon oleh pihak IPTS bagi tujuan penilaian, dan kita sentiasa berhubung dengan IPTS dan juga memantau semua kursus-kursus ini, dan juga dari masa ke masa tinjauan ini dibuat secara spontan untuk melihat, untuk semak sama ada IPTS mengekalkan semua syarat-syarat yang telah pun dikenakan, dan tindakan akan diambil sekiranya IPTS tidak mengikut syarat-syarat yang dikenakan ataupun mengubah suai keperluan-keperluan untuk pelajar-pelajar tersebut. So pemantauan ini akan dilakukan setiap masa. Okey, kita akan terus memantau. Yang berhormat yang lain telah memberi banyak cadangan-cadangan yang mana kita ucap terima kasih, termasuk yang berhormat Tebrau. Langsung tak ada satu dijawab. Kerana yang berhormat Tebrau telah memberi semua cadangan-cadangan yang kita telah ambil kira. Tak ada spesifik jawapan yang diminta. Oleh kerana itu kita telah mengambil maklumat semua. Kalau ada tertinggal akan saya beritahu kepada yang berhormat nanti. Sebenarnya ada. Saya ada tanya tentang misalnya kita punya sasaran. Sebenarnya banyak soalan yang saya tanya. Mungkin tak ada kena-mengena dengan rang undang-undang. Mungkin isu pendidikan yang lain. Okey, kalau kena mengena dengan rang undang-undang, saya dah jawab dah. Kalau tak ada kena mengena dengan rang undang-undang, bukan saja yang berhormat Tebrau saya tak jawab. Ramai lagi ahli-ahli yang berhormat yang tanya, saya tak jawab. Kerana tak ada kena mengena dengan rang undang-undang. Tanjung belum dijawab. Ya? Tanjung. Tentang isu apa? Tanjung. Tentang isu apa? Kolej Sancang dengan Kolej Era Baru. Ya, tak ada kena mengena dengan rang undang-undang berhormat. Kalau anda Itu maklumat berkaitan. kalau ada maklumat itu saya akan beri kemudian kepada yang berhormat. Yang berhormat siap. Tan Sri, Speaker, terima kasih ucapkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Ada sikit lagi yang berhormat. Saya minta maaf. Saya bertanya tentang college-college yang mendapat permit untuk kursus-kursus bahasa Malaysia. Ada. Terima kasih yang berhormat. Ini tanya kena mengena dengan rang undang-undang. Kawalan terhadap kemasukan pelajar antarabangsa ke pusat bahasa. Kemasukan pelajar antarabangsa ke pusat bahasa menggunakan pasport tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Immigration. Kementerian Pendidikan Malaysia terlibat dalam memberikan sokongan kepada permohonan tersebut dengan syarat-syarat berikut. Ada beberapa syarat, saya boleh beri maklumat ini kepada yang berhormat, tapi di antaranya institusi telah berdaftar dan kursus yang ditawarkan telah diluluskan. Okey, kedua, hanya institusi pendidikan swasta yang telah mendapat perakuan mengambil pelajar antarabangsa daripada Kementerian Dalam Negeri sahaja dibenarkan mengambil pelajar-pelajar antarabangsa. Yang ketiga, umur pelajar di antara 18 hingga 35 tahun. Keempat, kelayakan akademik pelajar mengikut kesesuaian kursus yang dipohon. Kelima, prestasi akademik yang baik. Keenam, kapasiti pelajar yang dibenarkan di institusi. Walau bagaimanapun, saringan yang ketat dikenakan termasuk warga negara Sub-Sahara, Bangladesh, China dan Iran. Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut menjalankan pemantauan dan pemeriksaan secara bersepadu dengan PDRM dan Jabatan Immigration bagi memastikan IPT tersebut akur kepada prosedur yang ditetapkan. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih kepada ahli-ahli berhormat yang lain. Saya bagi pihak kementerian ingin ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Kita menerima cadangan-cadangan baik. Isu-isu yang dibangkitkan tidak kena mengena dengan undang-undang juga kita ambil maklum, dan mana yang boleh kita akan cari penyelesaian. Terima kasih yang berhormat Tan Sri Speaker. Terima kasih.